은혜 받으실 말씀은 창세기 2장 4절에서 Ketika Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 2 ayat 4 hingga 7. 여호와 하나님이 천지를 Demikianlah riwayat 창조하실 때 langit dan bumi 천지의 ketika 성읍의 대략이 diciptakan. 이러하니라. Pada masa Tuhan 여호와 Allah 하나님이 menjadikan 땅에 bumi 들을 dan 내리지 langit. 아니하셨고 Belum ada 번작할 rumpung, 사람도 semak dan 없었으므로 belukar apa-apa pun 그에는 di bumi. 성읍이 아직 Belum muncul 없었고 tumbuh-tumbuhan 밭에는 apa-apa pun 채소가 di 나지 padang. Kerana 아니하였으며 Tuhan Allah 안개만 땅에서 belum 올라와 belum 온 menurunkan 지면에 hujan ke 겹쳤더라. bumi dan belum ada 여호와 orang 하나님의 yang 불로 mengusahakan tanah 사람을 itu. 지으시고 Tetapi 생기를 dari 그 bumi 코에 ada kabus yang 불어넣으시니 naik ke atas, 사람이 lantas 생명이 membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia daripada debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamin dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan menghadiri ibadat ini dalam talian. Ini adalah penjelasan tentang Kejadian, sesi ke-45. Dalam khotbah yang lalu, kita berbicara bagaimana Tuhan berehat pada hari ke-7 setelah menyelesaikan kerja penciptaan. Ayat 4 pada hari menyatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi ketika diciptakan. Pada masa Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Sejarah setiap hari penciptaan langit dan bumi dijelaskan secara terperinci dalam bab 1. Ayat 5 hingga 6 dalam bab 2, Kejadian, menjelaskan secara ringkas bagaimana keadaan bumi sebelum manusia diciptakan. Dalam ayat 7, muncul adegan Tuhan menciptakan manusia. Dan bermula dari ayat 8, penjelasan terperinci tentang Taman Eden muncul. Penjelasan tentang bagaimana Adam dan Hawa tinggal hidup di Taman Eden adalah sehingga bab 2 Kejadian. Bab 3 Kejadian mengandungi maklumat tentang bagaimana dosa memasuki manusia dan akibat dosa. Dengan ini, pemupukan manusia secara menyeluruh bermula. Sekali lagi saya merumuskan bahawa Kejadian bab 1 mengandungi berkenaan penciptaan langit dan bumi. Bab 2 berkenaan penciptaan manusia dan Taman Eden. Dan bab 3 berkenaan permulaan pemupukan manusia. Tujuan Tuhan menciptakan langit dan bumi adalah untuk mendapatkan anak-anak yang sejati melalui pemupukan manusia. Oleh itu dalam bab 2 dan 3 Kejadian, Tuhan menjelaskan secara terperinci penciptaan manusia dan proses dosa manusia yang merupakan inti pemupukan manusia. Saya berharap maklumat secara kasar ini dapat membantu anda memahami gambaran keseluruhan. Ayat 5 hingga 6 dalam petikan ini menggambarkan secara ringkas bagaimana keadaan bumi sebelum manusia diciptakan. Ayat itu menyatakan, belum ada rumpung, semak dan belukar apa-apa pun di bumi. Belum muncul tumbuh-tumbuhan apa-apa pun di padang. Dan Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi dari bumi ada kabus yang naik ke atas, lantas membasahi seluruh permukaan bumi. Orang yang memahami Kejadian bab 1 dengan baik dapat mengetahui pernyataan ini tentang hari penciptaan yang mana. Mula-mula, hujan mulai turun ke bumi pada hari berapa penciptaan? Tahukah anda bahawa pada hari keempat, matahari, bulan dan bintang diciptakan dan fenomena meteorologi muncul di bumi? Walaupun dalam petikan ini dinyatakan belum ada hujan ke atas tanah, jadi masa dalam petikan ini sekurang-kurangnya sebelum hari keempat. Selain itu dinyatakan bahawa belum ada tumbuh-tumbuhan di padang dan belum ada orang yang mengusahakan tanah. Hari tumbuh-tumbuhan muncul dari tanah adalah pada hari ketiga penciptaan, bukan? Oleh itu, adakah petikan ini menggambarkan bagaimana keadaan bumi sebelum hari ketiga? Dalam ayat 6, ungkapan tanah dan bumi muncul. Hal ini menunjukkan bahawa tanah telah diciptakan. Bumi sepenuhnya tenggelam dalam air sehingga hari kedua penciptaan. Kemudian pada hari ketiga, air berkumpul pada satu tempat untuk membentuk laut dan darat muncul. Apabila daratan yang telah lama tenggelam di dalam air muncul pada hari ketiga, permukaan bumi diliputi kabus oleh sebab kelembapan yang terkandung dalam tanah. Oleh itu, waktu ini adalah pada ketika daratan terungkap pada hari ketiga penciptaan
Tetapi sebelum tumbuh-tumbuhan diciptakan di atas tanah. Walaupun kita dapat mempelajari satu fakta penting daripada kata-kata dalam ayat 6, ada kabus yang naik ke atas lantas membasahi seluruh permukaan bumi. Ayat ini merupakan fakta bahawa permukaan bumi berinteraksi dengan atmosfera dan hidup. Apabila Tuhan menciptakan cakrawala pada hari kedua penciptaan, Dia menciptakan atmosfera bumi dengan bahan-bahan yang sesuai untuk kehidupan. Walaupun atmosfera ini mengandungi bukan saja unsur fizikal yang diperlukan untuk makhluk hidup, malah unsur rohani, yakni kehidupan. Bumi telah lama tenggelam di dalam air kehidupan. Akibatnya tanah menjadi hidup dan penuh dengan kehidupan. Fenomena yang berlaku akibat interaksi antara bumi yang hidup dan atmosfera ini diungkapkan dalam ayat 6 teks ini sebagai ada kabus yang naik ke atas lantas membasahi seluruh permukaan bumi. Orang sering berkata tanah hidup. Apabila anda menanam biji benih yang terkecil di dalam tanah, tanah itu menyebabkan biji benih itu bercambah dan bertumbuh. Hal ini membolehkan anda menuai ratusan atau ribuan kali lebih banyak buah daripada biji benih yang anda tanam. Dalam perumpamaan tentang ladang dalam Alkitab, dikatakan bahawa jika anda menanam biji benih di tanah yang subur, anda akan mendapat 30 kali, 60 kali atau 100 kali lebih banyak. Dengan cara ini, pokok buah-buahan seperti epar, pia dan kesemek bertumbuh daripada satu biji benih dan menghasilkan banyak buah pada setiap tahun. Apabila anda melihat buah kesemek daripada satu pokok kesemek di desa, buahnya tidak begitu besar, tetapi pokoknya begitu besar sehingga anda perlu memetik banyak kesemek daripada satu pokok. Oleh itu, ribuan buah kesemek bertumbuh pada satu pokok kesemek. Jika anda menambahkan semua buah hari ini ribuan kali lebih banyak, beginilah cara tanah berfungsi untuk membuahkan biji benih bercambah, bertumbuh dan berbuah. Hal ini benar-benar misteri. Walaupun bumi tidak mempunyai organ pernafasan, bumi secara jelas menjalankan fungsi kehidupan. Oleh itu, anda mungkin dapat memahami mengapa Tuhan menciptakan manusia dan binatang daripada tanah. Apabila Tuhan menciptakan bumi, Dia menghembuskan kuasa ini ke dalamnya. Tuhan juga menjadikan kehidupan dapat hidup di bumi ini. Oleh itu, jika orang berterusan hidup di tempat yang tidak ada tanah, mereka mungkin mengalami masalah kesihatan. Sudah tentu tidak menjadi masalah jika seseorang berkuasa ke atas dan mengawal tubuh dengan roh. Orang yang tidak dapat melakukan hal ini mungkin mengalami masalah kesihatan jika mereka tidak mempunyai sebarang hubungan dengan tanah untuk masa yang lama. Apabila kita menginjak dan menghirup bau tanah yang hidup, daya hidup yang terkandung dalam tanah juga memberikan kesan positif kepada kita. Ketika saya masih muda, ada satu perkara yang sangat menarik sehingga saya mencubanya berkali-kali. Jika anda menangkap katak dan melemparkannya ke tanah, katak itu akan membentangkan anggota badannya dan kelihatan mati. Katak itu kelihatan mati. Katak itu tidak dapat meregangkan dan menggerakkan anggota badan. Saya mengubingkan katak itu dalam tanah. Selepas kira-kira 30 minit, katak itu menjadi penuh tenaga dan melompat keluar. Saya melihat situasi ini beberapa kali dan hal ini sangat menakjubkan sehingga saya mencubanya beberapa kali. Saya hanya melemparkan katak itu. Katak itu membentangkan anggota badannya, lalu saya mengebumikan katak itu dalam tanah. Selepas itu beberapa waktu kemudian, katak itu akan menggeliat dan keluar hidup-hidup. Pada pandangan mata saya masih muda pada ketika itu, katak itu sejelas telah mati. Tetapi sangat menakjubkan untuk melihat katak itu hidup kembali setelah saya mengebumikannya di dalam tanah. Sekarang melalui ayat dalam kitab Kejadian, anda telah belajar bahawa Tuhan memberikan kehidupan kepada bumi. Apabila ditanam di dalam tanah, tumbuh-tumbuhan yang tidak terkira banyaknya bercambah, bertumbuh, lalu berbuah. Betapa menakjubkannya.
Bumi mempunyai kehidupan dan Tuhan menciptakan kita manusia dengan tanah yang memberikan kehidupan ini. Atmosfera mengandungi bukan saja unsur fizikal yang diperlukan untuk makhluk hidup, seperti oksigen dan karbon dioksida, malah daya hidup yang dihembuskan oleh Tuhan. Melalui interaksi antara tanah hidup, atmosfera dan semua makhluk hidup, kehidupan terus berlanjutkan di bumi. Apakah sebab gambaran keseluruhan bagi penciptaan disebutkan sekali lagi dalam ayat 4 hingga 6? Hal ini adalah untuk memberikan penekanan bahawa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu di bumi, di mana tidak ada kehidupan dan hanya kabus. Adalah benar bahawa Dia menjadikan fenomena kehidupan dapat berlaku melalui interaksi antara bumi dan atmosfera, yang menjadikan tumbuh-tumbuhan bertumbuh di tanah dan sayur-sayuran bertumbuh di tanah ialah Tuhan. Ayat ini juga memberikan penekanan bahawa Tuhan ialah satu-satunya yang menciptakan manusia dan kemudian membolehkan mereka mengusahakan tanah. Dengan cara ini Tuhan sekali lagi mengatakan bahawa pencipta bagi segala sesuatu ialah Tuhan. Dan sekarang Dia menciptakan manusia. Ayat 7 menyatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia daripada debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Bapa menciptakan manusia di hadapan Tuhan Anak, Roh Kudus dan banyak malaikat. Tuhan Bapa tidak menciptakan manusia hanya melalui kata-kata, tetapi Dia menciptakan manusia dengan tangannya. Bahan asas yang digunakan oleh Tuhan untuk menciptakan manusia bukanlah emas yang tidak berubah atau besi yang padat. Bahan itu ialah tanah. Tuhan menyatakan bahawa tanah itu ialah tanah liat yang murni. Oleh itu, bagaimana Tuhan menciptakan manusia daripada tanah? Sama seperti membuat patung daripada tanah liat, adakah Tuhan menciptakan seluruh bentuk manusia daripada tanah liat? Walaupun bentuk manusia diciptakan sedemikian, bagaimana Dia menciptakan organ, saraf dan saluran darah di dalam tubuh? Walaupun tubuh manusia hanya kelihatan seperti itu, hal ini tidak semudah itu. Rambut, bulu kening, rambut yang tidak terhitung banyaknya pada kulit, bahkan tekstur kulit yang rumit harus diungkapkan satu persatu dengan tanah liat. Bagaimana Tuhan menciptakan perincian kecil seperti itu daripada tanah liat? Anda mungkin hanya berfikir, oleh sebab dengan kuasa Tuhan segala sesuatu dapat berlaku. Ya, sudah tentu, segala sesuatu dapat berlaku dengan kuasa Tuhan. Mulai sekarang saya akan memberitahu Anda bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan memiliki semua maklumat tentang makhluk yang disebut manusia. Semua maklumat. Oleh itu Dia memiliki pelan untuk menciptakan manusia. Walaupun manusia membina kapal terbang, kereta, roket dan satelit, mereka memerlukan pelan. Mereka membuatnya mengikut pelan tersebut. Tuhan memiliki pelan untuk menciptakan manusia seperti ini. 아니면 뭐 하늘에 쏘아올리는 뭐 로켓 뭐 이런 거 인공위성 뭐 이런 것도 다 설계도가 있어. 그 설계도대로 만들어낸단 말이에요. 뭐 잠수함도 마찬가지고 배도 마찬가지고. Cahaya asal terus bersinar dari hujung jari Tuhan yang membentuk gambaran manusia mengikut pelang ini. Apabila Tuhan membentuk kepala manusia, kepala itu bukan hanya gumpalan tanah liat, tetapi segera menjadi kepala manusia lengkap. Dia tidak membentuk rambut satu persatu dari tanah liat atau menciptakan mata, hidung, mulut, telinga dan lain-lain. Setiap kali hujung jari Tuhan lalu pada posisi mata, hidung, mulut dan telinga yang direka bentuk oleh Tuhan, cahaya asal keluar dari tangan itu dan manusia diciptakan. Tuhan menciptakan lebih daripada 100 juta spesies binatang dalam struktur yang sama untuk menunjukkan bahawa Tuhan Sang Pencipta wujud dan menciptakan semuanya. Posisi dua mata, satu hidung, dua lubang hidung, mulut dan dua telinga adalah sama bagi orang Afrika, Asia dan Amerika, dan juga sama untuk binatang sama
창조주, 즉 sama untuk banyak 하나님이 jenis burung, 하나님의 serangga dan ikan. 창조하셨던 것을 나타내기 위해서 동일하게 만드셨다. 이 말. 눈은 두 개, 코는 하나. Fakta ini saja 콧구멍 두 개, menunjukkan bahawa 이 ada 양쪽 Tuhan 귀, Sang 위치 Pencipta. 선정도 Hal 동일하게. ini membuktikan bahawa Tuhan mereka bentuk dan menciptakan segala-galanya dengan cara ini. 짐승도 동일하게, 위치 선정도 동일하게. 그 많은 새 종류, 곤충 종류, 고기 종류 동일하게 종류대로 약간 다르지만 동일하게 해주셨습니다. 자, 이것만 해도 창조주 하나님이 계시다. 하나님이 설계해서 이렇게 만들어 놓으셨다는 것을 입증하는 Bagaimana 것이란 mungkin 말이에요. lebih daripada 어떻게 sejuta 생만한 spesies 수많은 binatang 동물들이 berevolusi 시간을 dengan cara yang 동일하게 sama? 타느냐 이 말이에요. Jika evolusi telah berlaku, struktur sejuta spesies seharusnya menjadi lebih pelbagai. Tidak kira bagaimana kita berevolusi, kita semua harus berevolusi secara individu. Semua sejuta spesies harus berbeza. Mungkin ada 3 atau 4 mata, tapi ada hukum yang menyatakan bahawa hanya ada 2 di bahagian hadapan. Mata dapat berevolusi menjadi 3 atau 4 dan posisinya juga boleh berubah. Betapa mudahnya jika anda mempunyai banyak tangan. Tidak perlu ada 2 hidung sahaja, bukan? Gajah mempunyai belalai yang panjang, jadi tidak bolehkah gajah mempunyai lebih banyak lubang hidung? Walaupun tanpa mengira spesies, semua binatang mempunyai 2 mata, 2 lubang hidung dan 2 telinga. Fakta ini memberitahu kita bahawa semua spesies adalah ciptaan yang dirancang oleh satu orang. Saya sangat sedih. Para evolusionis harus datang ke sini dan mendengar beberapa khutbah. Jika mereka terus mendengar khutbah saya tentang kejadian dari awal, mereka mungkin akan berasa bersalah dan bertaubat. Pelajar mempelajari evolusi di sekolah. Fikirkanlah. Sebab bagi kewujudan dunia adalah sama ada kerana ada Tuhan Sang Pencipta atau kerana bumi ini berevolusi seperti yang kita pelajari di sekolah atau kerana hal ini berlaku secara kebetulan. Walau bagaimanapun, dengan hanya melihat sistem suria, anda akan mengakui bahawa semuanya tidak diciptakan secara kebetulan. Seperti yang telah anda pelajari dalam kejadian, posisi planet dan bumi di alam semesta diukur dengan sangat tepat dari segi jarak dan saiz. Oleh sebab posisi bulan, pasang surut laut, kelembapan dan suhu menjadi teratur dan angin diciptakan di bumi. Hanya dengan melihat sistem suria kita, kita dapat melihat betapa tepatnya sistem suria ditetapkan dalam ketentuan Bapa. 우연히 일치로 우연히 대폭발 이 됐다. 이건 말도 안 되는 것이고. Namun begitu pendapat bahawa hal ini berlaku secara kebetulan dan letupan besar merupakan hal yang tidak masuk akal. Segala sesuatu diciptakan dengan cahaya asal Tuhan. Dari kepala ke leher, ke batang tubuh, ke lengan dan tangan dan ke kaki, dengan sentuhan hujung jari Tuhan, dari mana cahaya asal keluar, manusia menjadi bentuk yang sempurna. Bahkan sebelum Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam, Adam sudah memiliki bentuk ini. Kulitnya tidak berwarna coklat gelap seperti lumpur, tapi kulitnya memiliki warna susu yang cantik. Panjang rambutnya sedikit lebih pendek daripada rambut Tuhan Bapa, mencapai sekitar pangkal lehernya. Secara ringkas, rambutnya berwarna perak. Untuk lebih spesifik, rambutnya mungkin kelihatan putih berkilau pada pandangan pertama, tapi juga memiliki warna keemasan yang pudar. Adam memiliki bentuk tubuh yang kuat, tetapi dia tidak kurus atau gemuk. Tingginya sekitar 5 kaki 10 inci. Terdapat banyak lelaki yang lebih tinggi daripada Adam. Dia sempurna dari kepala hingga kaki. Dia memiliki bentuk yang sangat cantik. Ada kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Bapa ketika dia menciptakan Adam dengan kasih dan hatinya. Izinkan saya memperkenalkan sebahagian daripadanya. Sesungguhnya, hasrat dan harapanku yang sekian lama terkandung dalam hal ini. Aku menghendaki agar sekalian telah aku harapkan dan rancangkan dapat dilaksanakan dengan sempurna melalui kerja-kerja indah yang aku lakukan. Kuasa dan sentuhanku membolehkan organ-organ ini dan segala sesuatu diciptakan. Aku akan dimuliakan melalui manusia ini yang sedang aku bentuk dengan begitu indah. Melalui anak-anaknya dan keturunan yang berterusan, keindahanku, kebaikanku, kelembukan
dan kasih serta keperkasaanku akan diisytiharkan. Aku menciptakan mulutnya dengan indah. Aku menciptakan bibirnya, telinganya, tangannya, kakinya dan segala sesuatu tentangnya dengan indah. Ketika dia dilahirkan, harapan dan keinginanku yang sekian lama akan menjadi kenyataan. Adakah dia benar-benar akan memahami hatiku? Adakah dia akan merasakan hatiku? Adakah dia akan memahami hati kasih Bapa ini yang menciptakan setiap organ dan setiap sel di dalam tubuhnya? Keinginanku yang sekian lama membolehkan dia dilahirkan, dan semua ini akan berlangsung hingga akhirnya untuk kemuliaanku. 모든 것이 나의 영광을 위하여 훗날까지 이르리로다. Anda dapat memahami betapa besar harapan dan kasih Tuhan ketika menciptakan manusia pertama Adam. Dengan cara ini Tuhan Bapa memiliki harapan besar bukan hanya ketika dia menciptakan Adam, tapi juga ketika Anda dikandungkan di dalam rahim ibu Anda. Kehidupan baru dikandungkan hasil gabungan sperma dan ovum ibu bapa. Tetapi Tuhanlah yang memberikan sperma dan ovum itu. Selain itu, Tuhan Bapa jugalah yang membuatkan Anda bertumbuh di dalam rahim ibu Anda dan membolehkan Anda lahir ke dunia ini dan bertumbuh besar. Yang terutama, Tuhan Bapa yang menanamkan benih kehidupan yang tidak akan mati dan kekal ke dalam roh dan menanamkannya di dalam diri Anda. Oleh itu, baik dari segi fizikal maupun rohani, Tuhan Bapa ialah Bapa Anda dan Bapa yang sejati. Perkataan sejati tidak diperlukan, tetapi saya menggunakannya untuk orang yang ada keraguan bahawa Tuhan Bapa ialah Bapa kita. Tuhan Bapa yang sedemikian mahu menerima kemuliaan daripada anda, sebagaimana dia berharap untuk menerima kemuliaan daripada Adam. Tuhan Bapa menghendaki anda memahami hati dan kasihnya. Seperti ibu bapa yang ingin melihat kebaikan daripada anak-anak mereka, begitu juga Tuhan Bapa ingin dimuliakan oleh anak-anaknya. Sama ada kita makan atau minum, kita hanya ingin memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dan Tuhan Bapa juga memberikan kemuliaan kepada kita. Dia juga sedang mempersiapkan kehidupan yang indah dan penuh kebahagiaan di syurga untuk selama-lamanya. Tuhan bukan saja mahu menerima kemuliaan, malah juga ingin memberikan banyak kemuliaan kepada anak-anaknya. Kemuliaan penuh yang diterima oleh anaknya bermula dari kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun di bumi, anak-anak Tuhan akan diperlakukan seperti raja. Apabila kita pergi ke syurga, para malaikat dan angkatan syurga yang kita dambakan di bumi ini akan bersujud di hadapan kita dan memanggil kita Tuhan. Di Yerusalem baru terdapat banyak malaikat. Terdapat sejumlah besar malaikat yang melayani anda, dan jumlah mereka berbeza mengikut kedudukan anda. Jumlah malaikat di langit ketiga sedikit kurang, dan di langit kedua tiada malaikat untuk melayani anda. Jadi jumlah malaikat juga kurang. Di langit pertama jumlahnya semakin kurang lagi, dan di Firdaus, tempat bagi mereka yang mendapat keselamatan yang memalukan, tiada malaikat yang melayani mereka. Tuhan Bapa ingin anda mengetahui hati dan kasihnya. Jika anda mengasihi dia dan memahami hatinya, anda tidak akan hidup dalam dosa di bumi ini. Cinta anda terhadap dunia ini merupakan kesedihan yang besar bagi Tuhan Bapa. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah agar anda tidak mencintai dunia, memutuskan hubungan dengan perkara duniawi, benar-benar memiliki pengharapan untuk syurga dan Yerusalem baru, serta menjadi anak-anak cahaya yang murni. Anak-anak ini akan mempersiapkan diri sebagai pengantin dan masuk ke dalam roh lengkap. Oleh itu, mengapakah anda tidak memahami hati Bapa kita yang ingin anda masuk ke Yerusalem baru? Sebaliknya mengikuti musuh, iaitu iblis dan syaitan yang menentang Tuhan? Tidak mungkin. Para belia kita tidak boleh melakukan hal ini. Tambah pula dosa yang membawa kepada kematian tidak boleh dibenarkan. Betapa dahsyatnya neraka dan penghakiman yang menanti.
Mengapakah anda masih belum tersedar betapa kita semakin menghampiri akhir zaman, betapa dekatnya waktu kedatangan Tuhan Yesus? Tapi anda masih belum mendapat kesedaran? Kita tidak tahu apa yang akan berlaku esok. Kadang-kadang saat terakhir kita datang tanpa diduga. Penyakit serius seperti kanser mungkin tiba-tiba menimpa anda. Dikatakan bahawa 1 daripada 3 atau 4 orang menghidap kanser. Jika 1 daripada 3 atau 4 orang mempunyai kemungkinan menghidap kanser, maka peluangnya sangat tinggi. Namun begitu, orang bukan hanya mati kerana kanser. Terdapat pelbagai jenis penyakit lain, termasuk diabetes dan radang paru-paru. Sebenarnya tidak ramai yang dapat hidup tanpa sebarang penyakit. Saya berharap agar semua orang dapat memenuhi hasrat Tuhan Bapa yang telah lama terpendam. Anda benar-benar perlu bangun sekarang. Hal ini tidak boleh berterusan lagi. Anda tidak boleh membiarkan diri anda menuju kematian lagi. Pada saat ini, marilah kita bertekad, berubah, bertaubat, dan tidak lagi melakukan dosa yang membawa kepada kematian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, setelah Tuhan Bapa menciptakan Adam dengan kasih dan hatinya, Adam sudah memiliki rupa manusia yang sempurna sebelum Tuhan meniupkan nafas hidup ke dalam dirinya. Satu-satunya perkara yang belum dimilikinya adalah kehidupan. Untuk memudahkan pemahaman anda, hal ini adalah seperti tubuh yang telah ditinggalkan oleh roh dan jiwanya. Dengan datangnya cahaya asal, rambut Adam terbentuk sepenuhnya. Namun Adam masih belum memiliki kehidupan. Apakah yang anda panggil seseorang yang rohnya telah meninggalkan tubuhnya? Orang itu disebut sebagai mayat. Begitu juga apabila ibu bapa anda meninggal dunia, mereka ialah mayat. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Di sini nafas hidup ialah kuasa Tuhan yang terkandung dalam cahaya asal. Sekali lagi, nafas hidup ialah kuasa Tuhan yang terkandung dalam cahaya asal. Apabila nafas hidupnya memasuki tubuh Adam, akhirnya dia memperoleh kehidupan dan mula bergerak. Jantungnya mula berdegup, darah mula mengalir ke seluruh tubuhnya, dan semua organ serta sel dalam tubuhnya mula berfungsi. Hal ini seperti semua mesin yang tidak berfungsi, tetapi mula beroperasi apabila elektrik disalurkan. Jika elektrik memberikan kehidupan kepada mesin, maka nafas hidup memberikan kehidupan kepada tubuh manusia. Apabila nafas hidup yang merupakan kuasa asal Tuhan masuk ke dalam nukleus yang menjadi titik pusat di dalam tubuh Adam yang diciptakan daripada tanah, Adam hidup dan mula bergerak. Matanya dapat melihat, telinganya dapat mendengar, dan dia dapat berdiri serta berjalan. Otaknya juga mula berfungsi. Dia dapat menyimpan apa-apa yang dilihat, didengar dan dipelajarinya ke dalam sistem ingatan otaknya. Oleh sebab Adam hidup di tempat yang tidak mempunyai kejahatan pada waktu itu, tiada ketidakbenaran atau kejahatan yang dimasukkan ke dalam dirinya. Tuhan Bapa juga hanya mengajarnya kebenaran. Segala pemikiran, iaitu pemulihan kembali apa-apa yang tersimpan dalam sel otak, ditarifkan sebagai jiwa. Sekarang, adakah kerja jiwa berlaku dalam diri Adam sebagai makhluk hidup? Adam melihat, mendengar, menerima kebenaran dan mengingat, serta mengucapkan kebenaran yang dimasukkan ke dalam dirinya. Dengan kata lain, dia juga memiliki kerja jiwa yang bersumberkan kebenaran. Namun begitu, bahagian dalam diri yang menilai kerja pemikiran berdasarkan kebenaran ini bukanlah jiwanya, tetapi rohnya. Rohnya menilai pemikirannya. Pada setiap saat, kerja jiwa berdasarkan kebenaran tidak berlaku mengikut kehendaknya sendiri, tetapi ia berlaku secara automatik di bawah pimpinan roh. Jiwa seperti seorang hamba yang hanya taat kepada tuannya, iaitu roh. Seorang hamba hanya berkata amin, ya, kepada tuannya. Semua orang cubalah mengatakan amin kepada Tuhan tanpa meletakkan sebarang teori di hadapannya. Maka adakah ada sesiapa yang tidak dapat menerima berkat daripadanya? Oleh itu, ketika Adam masih merupakan makhluk yang hidup, tidak perlu untuk memisahkan roh daripada jiwa. Semuanya berfungsi di bawah pimpinan roh.
Namun begitu setelah Adam melakukan dosa keingkaran, rohnya mati menurut hukum alam roh, dan sejak itu jiwanya mula bekerja sebagai tuan. Bagi anda yang belum memasuki tahap roh, jiwa anda sedang menguasai pemikiran anda. Betapa menyedihkan hal ini. Roh sepatutnya memimpin dan menguasai anda. Oleh itu, seperti yang tertulis dalam 3 Yohanes, apabila jiwa anda makmur, maka segala sesuatu akan menjadi makmur dan anda akan menjadi sihat. Apakah maksudnya? Roh menjadi tuan dan jiwa menjadi hamba. Hubungan ini membolehkan jiwa anda menjadi makmur. Apabila jiwa berada dalam keadaan baik, segala sesuatu berjalan dengan baik dan anda akan sihat. Inilah kehendak Tuhan. Oleh itu, apabila jiwa makmur, segala sesuatu akan makmur dan anda akan sihat. Kerana ini adalah kehendak Tuhan Bapa. Sebab itulah saya sentiasa meminta anda untuk masuk ke dalam roh. Saya akan menjelaskan hasilnya dengan lebih terperinci apabila kita sampai ke bab 3 Kejadian. Tuhan Bapa menciptakan manusia pertama Adam sebagai seorang pemuda yang kuat. Pemuda ini Adam membesar sedikit selepas diciptakan. Saya tidak dapat menjelaskan dengan tepat berapa lama, tetapi dia membesar sedikit lagi sehingga dia dapat menjadi bapa dan membesarkan anak-anak. Dia membesar sehingga mencapai tahap kematangan sebagai seorang lelaki, dan selepas itu dia mengekalkan keadaan, tahap dan kedudukannya itu. Tubuhnya tidak mengalami penuaan dan tiada bahagian tubuhnya merosot. Sepanjang tempoh Adam hidup di Taman Eden, nafas hidup yang dihembuskan oleh Tuhan kepadanya meliputi seluruh tubuhnya. Selain itu, Taman Eden tempat Adam tinggal ialah tempat rohani dan tempat itu tidak mengikuti aliran dunia fizikal. Oleh itu, walaupun Adam diciptakan dari tanah bumi, dia penuh dengan nafas hidup dan dia dapat mengekalkan tubuhnya yang sihat dan sempurna. Hal yang sama berlaku kepada keturunan yang dilahirkan daripada Adam dan Hawa yang diciptakan selepas Adam. Saya sudah menjelaskan sebabnya dalam khutbah Benih Kehidupan. Nafas kehidupan yang dihembuskan oleh Tuhan ke dalam Adam secara automatik diwarisi oleh keturunan Adam yang dilahirkan di Taman Eden. Hal ini menjadikan semua keturunan Adam di Taman Eden sebagai makhluk yang hidup. Keturunan Adam di Taman Eden ialah makhluk yang hidup yang sentiasa dipengaruhi oleh nafas hidup sejak dilahirkan dan membesar. Apabila bahagian tubuh mereka berkembang dan bertumbuh, nukleus yang membentuk setiap bahagian menghasilkan hasil terbaik. Berkat nafas hidup itu, tiada kemungkinan berlaku kesilapan dalam pembahagian sel atau masalah dengan DNA. Semua orang masuklah ke dalam roh dan masuklah ke dalam roh lengkap. Oleh itu, cubalah mengandung dan melahirkan anak. Maka anda tidak akan melahirkan anak yang cacat atau yang mempunyai keabnormalan. Anda akan melahirkan anak yang sempurna dan kuat. Mengapa? Kerana sperma dan ovum sihat. Tiada masalah sama sekali. Oleh itu, tiada bayi yang dilahirkan cacat atau lemah di Taman Eden. Hanya bayi yang sihat dilahirkan. Selain itu, ketika kanak-kanak membesar, mereka dipengaruhi oleh nafas hidup. Dan dengan itu, mereka membesar dengan baik dan kekal sihat. Inilah sebabnya semua orang di Taman Eden tinggi, tampan dan sihat dan cantik. Saya telah mengatakan bahawa panjang rambut lelaki mencapai hujung lehernya, sementara panjang rambut wanita adalah 2 kali lebih panjang. Lelaki tidak berjanggut atau bermisai. Orang di Taman Eden membesar sehingga melepasi usia belia dan pada suatu ketika mereka berhenti bertumbuh. Lalu tubuh mereka tidak mengalami penuaan selepas itu. Dengan demikian mereka dapat mengekalkan keadaan mereka pada tahap kematangan itu. Betapa baiknya bahawa lelaki tidak berjanggut. Lelaki tidak perlu bercukur pada setiap hari dan dia kelihatan bersih. Dia juga tidak perlu berasa risau tentang keguguran rambutnya. Hal ini
머리칼 빠질 염려 Hal 안 ini 해도 demikian 됩니다. kerana kuasa asa Tuhan mengawal 자, dan 이는 mengatur 생기 곧 하나님의 nukleus 근본의 dan sel 능력이 asas yang 몸을 mengawal tubuh. 근본적으로 조절하는 Kuasa 이 Tuhan mengawal 세포핵을 nukleus sel di dalam 지배하고 tubuh manusia. 다스리기 때문입니다. 이 몸을 이 근본적으로 조절하는 세포핵을 Saya akan meneruskan penjelasan 다스린다 이 mengenai 말이에요. 하나님의 makhluk yang 근본된 hidup, 능력이 말입니다. yang penuh dan nafas hidup 이처럼 dalam 생기로 kubah dan 충만한 seterusnya. 생명의 존재에 Kerana ini 대해서 akan menjelaskan 다음 perbezaan 시간에 antara tubuh rohani, 설명드리겠습니다. tubuh kebangkitan dan makhluk yang 주님께서 hidup. 공중 강림하실 때 Saya juga 믿는 akan 자들이 memberitahu 입게 되는 maksud rohani 신령한 mengapa 몸, Tuhan 그 menciptakan manusia daripada 부활체와 이 tanah. 생명은 어떻게 다른지 Izinkan saya membuat kesimpulan bagi 다음 kubah 시간에 ini. 이런 것들이 설명이 됩니다. 또 하나님께서는 사람을 왜 흙으로 만드셨는지 그 영적인 의미도 말씀드리겠습니다. 결론을 Saudara 말씀드립니다. Nasar dan 사랑하는 sekasih dalam 성도 여러분, Kristus, 이 dalam 시간에는 kubah ini saya telah 창조의 mengulas 개념을 secara 다시 ringkas tentang 살펴보고 kerja 첫사람 penciptaan 아담을 만드신 dan saya telah 과정을 menjelaskan 말씀드렸습니다. bagaimana Tuhan 아버지 menciptakan manusia 하나님께서는 pertama 아담을 Adam. 빚으실 때에 Ketika 큰 Tuhan Bapa 기대와 menciptakan 소망 Adam, dia 가운데 melakukannya dengan 사랑과 kasih dan hatinya, 정성을 dengan harapan dan 다하셨다 jangka yang 했지요. besar. Ketika dia 사람으로 menciptakan 입술을 bibinya, dia ingat 만드시면서 Adam 그 menyanyikan 입술로 pujian dengan 하나님을 bibinya. 찬양하기 Ketika dia menciptakan 원하셨습니다. telinganya, dia 그를 ingat Adam 만드실 mendengar 때는 firman Tuhan dan 아버지 mentaatinya. 하나님의 말씀에 Ketika dia menciptakan 귀 matanya, 기울여 dia ingat 순종하는 Adam 자녀가 memandang ke 되기를 arah Tuhan Sang 원하셨지요. Pencipta dengan matanya 또한 눈을 dan juga merasakan 만드시면서는 keindahan 그 눈을 들어 segala 창조주 ciptaannya. 하나님을 Ketika Tuhan menciptakan 우러르고 mata kita, 만물의 apakah yang 아름다움도 diperintahkannya 느낄 수 untuk kita 있기를 lihat? 원하셨습니다. 이게 눈을 창조하실 때 뭘 Saya 보라고요? kata, lihatlah ke langit. 하늘을 우러러보고 Mengingat 아버지를 Tuhan 생각하고 내 Bapa, 분양집을 mengingat 생각하고 kediaman asal kita, 성공하고 melihat perkara yang baik 이르라고 했지. dan 그 melakukannya. 나쁜 없는 걸 보라고. Hal ini 지금 bermaksud bahawa 아니시란 mata tidak 말이에요. diciptakan untuk 사망의 melihat perkara yang membawa kepada 또 kematian, 가능과 seperti yang membawa 뭐 kepada perzinaan dan hawa 음욕을 nafsu, 일으키는 serta 이런 perkara-perkara yang 사망으로 membawa 가는 kepada 그런 kematian. 거 하라고 눈을 Kita perlu 창조하신 memandang 게 kepada 아니란 yang 말이에요. baik, memandang kepada Bapa, memikirkan syurga dan mempelajari kebenaran, supaya kita dapat mengangkat pandangan kita ke arah Tuhan Sang Pencipta dan merasakan keindahan segala ciptaan. Begitu juga dengan telinga kita, dia menghendaki kita mendengar perkara yang baik, mendengar kebenaran, dan berkata-kata yang baik. Dengan cara ini, Tuhan Bapa ingin dikasihi melalui manusia yang diciptakan menurut gambarannya. Saya berharap anda dapat merasakan hati Tuhan Bapa yang sedemikian. Semoga anda menjadi anak yang berkenan dalam hatinya, yang dapat memenuhi harapannya dan merealisasikan impiannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa.